kisah tentang orang munafik. Orang munafik ni merupakan musuh. Musuh ni dia ada yang kita nampak tengok dan ada musuh yang kita tak nampak tengok. Musuh yang kita tak nampak tengok tu jin, iblis. Ini semua musuh yang kita tak nampak tengok. Tapi di sana ada musuh yang kita nampak tengok. Musuh yang kita nampak tengok tu kafir, munafik, fasik. Yang ini musuh-musuh yang kita nampak tengok. Dan musuh ni kita kena kenal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran macam mana kita nak kenal musuh yang dinamakan sebagai munafik. Antaranya yang kita sebut dalam bulan lepas, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang kedua dari surah Al-Munafiqun. Kata Allah Taala, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai dan mereka menyekat orang daripada menyampaikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah jahatnya terhadap apa yang mereka lakukan. Orang munafik ini, mereka ni bermain-main dengan sumpah. Kita sebut hari itu satu kisah, nak sebut dalam kita cerita ni. Kisah yang berlaku berkait dengan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu. Ceritanya masa peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk, makanan tak cukup, menyebabkan sahabat Nabi ini bertanya di antara satu dengan yang lain tentang makanan. Bila duk tanya-tanya tu, menyebabkan didengari oleh orang munafik. Orang munafik pun dia balik pergi jumpa dengan Abdullah bin Ubay, ketua dia orang. Dia tanya ketua dia, macam mana sahabat Nabi ini tak cukup makan dah, adakah kita nak tolong pada dia orang, nak bagi makanan kepada mereka? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, la tunfiqu ala man inda Rasulillah, kita jangan bagi makan kepada orang yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yanfaddu, hinggalah nanti mereka akan berbalah sesama mereka, berpecah belah di antara mereka. Jadi bila kita balik ke Madinah nanti, la in raja'na ilal madinati la yakhrujannal a'azzu minhal adhan. Bila diorang dah berpecah, nanti bila kita balik ke Madinah nanti, inilah peluang kita nak perambat orang-orang yang duduk dengan Nabi ni keluar daripada Madinah, kata Abdullah. Bila dia kata macam tu, di hadapan orang munafik, tanpa disedar, ada di kalangan ramai-ramai itu seorang sahabat yang dengar. Sahabat tu budak lagi. Sahabat tu nama Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu. Dia tak sangka lah, sebab budak-budak macam kita lah, kita duduk sembang ni depan budak-budak, kita tak ingat, kita tak tahu yang budak-budak tu kadang-kadang dia ambil pot apa yang kita cakap. Kita dah ingat tak ambil pot kot, walhal dia ambil pot, dia pun dengar kat dia perhati apa yang cakap. Informa yang paling baik ni adalah anak. Informa yang paling baik ni adalah budak-budak. Isteri kita takut kita pergi jumpa perempuan lain, dia hantar nak kita pergi, kita pergi mana? Saya tak nak sebut agak-agak. Nak pergi mana-mana, takut-takut ayah ni pergi jumpa orang perempuan mana tahu, dia pun hantarlah seorang budak. Anak dia lah, anak dia pergi. Yang kita ingat budak-budak tahu apa, kita dah fikir lagu tu. Bila kita balik nanti, mak tanyalah anak tadi, ayah kamu jumpa siapa? Ayah kamu cakap apa? Yang budak ni cerita sebiji-sebiji, bocor rahsia. Kantoi yang itu. Dia budak-budak ni informa yang paling baik. Yang inilah berlaku pada seorang sahabat, Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu. Dia ni budak-budak. Jadi orang munafik ni tak sangka yang dia ni akan laporkan perkara ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu ni bila dibagi tahu oleh Zaid, Nabi Muhammad tak terus percaya juga, sebab dia teringat budak-budak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pergi jumpa sendiri dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tanya Abdullah, betul ke ada Zaid bin Al-Arqam ni cerita ke aku yang kamu ni bersumpah nak keluarkan orang Islam daripada kerajaan Madinah, betul ke tidak? Bila tanya soalan tu ni, Abdullah bin Ubay bin Salul dia angkat dua tangan dia. Dia pun terus sebut, wallahi aku tak kata seperti mana yang dikatakan oleh Zaid bin Al-Arqam. Dia bersumpah. Dia menipulah, dia nak mengelakkan diri dia ni nampak salah, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu bila dengar Abdullah bin Ubay bin Salul ni bersumpah, Nabi sallallahu ni diam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dengan Zaid, bagi tahu pada Zaid yang Abdullah ni bersumpah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak berani nak kata yang Abdullah ni bersalah dalam hal ni. Jadi Zaid ni pula orang kata ni manipulasi. Dimanipulasi, digambarkan oleh orang munafik ni sebagai orang yang menipu. Saja-saja dia nak memburukkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Berita tu tersebar di kalangan rakyat Madinah, menyebabkan Zaid bin Al-Arqam ni pula gelabah. Dia pula jam.
Tidak Zaid lah kalau kita punjam masa tu. Tak pasal-pasal kita kena tuduh kita menipu. Walhal yang menipu tu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bila tu Saibah tu menyebabkan menyebabkan Zaid bin Al-Arqam ni dia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk Allah Taala buktikan siapa yang betul, siapa yang tak betul. Buktikan bahawasanya Abdullah bin Ubay ni sebenarnya bersalah, Zaid bin Al-Arqam ni tak betul sebenarnya, yang betul sebenarnya. Jadi bila doa hari tu Allah Taala buktikan bahawasanya Zaid bin Al-Arqam tu betul, Abdullah bin Ubay ni tak betul. Cara Allah Taala buktikan dengan turunnya Al-Quran ayat yang kedua dari surah Al-Munafiqun, iaitu Allah Taala kata ittakhadhu aymanahum jumlatan. Orang munafik ni mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka ni sebagai perisai. Nak mengelak diri daripada dilihat sebagai bersalah, dia pun wallahi bersumpah, bermain-main dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ni hukum asal ni adalah makruh. Makruh kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi daripada hukum makruh tu dia boleh pergi kepada haram, dia boleh tukar kepada sunat. Ada beberapa keadaan dia boleh jadi sunat, dan ada beberapa keadaan dia boleh jadi harus. Boleh kita nak bersumpah. Macam orang Arab bersumpah, nak pergi kedai pun bersumpah, nak naik kereta pun bersumpah, nak balik rumah mak dia pun bersumpah. Yang tu orang panggil sumpah yang harus. Al-yaminul mubah. Sumpah yang berbentuk harus. Tapi ada sumpah yang berbentuk haram, macam yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini sumpah yang haram. Satu, itu salah satu ciri-ciri orang munafik. Satu. Yang keduanya, ciri orang munafik ni fasadu an sabilillah. Mereka menyekat orang daripada menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sekat orang menyampaikan ayat Allah Taala ni orang kafir. Yang buat ni orang Islam. Tapi kalau ada orang Islam yang buat perangai macam ni, yang tak bagi orang menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, orang tu dipanggil sebagai munafik. Itu kena ingat. Dan kita kena ingat juga, dosa menyekat orang menyampaikan ayat Allah Ta'ala, dosa dia lagi besar daripada membunuh. Bunuh orang tu berat dah. Kita tengok dalam TV pembunuhan semalam ada seorang perempuan India kena bunuh, makcik kena bunuh, acik lah kena bunuh, yang anak dia keluar merapu kat luar lah, jadi meracau tak terpasalkan. Kita tengok itu pun kita rasa jahat orang ni. Rupa-rupa di sana ada dosa lagi berjahat daripada bunuh orang tadi tu. Apa dia dosa dia? Kita sekat orang daripada menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bagi tahu ni? Bukan Ana bagi tahu, Allah Taala bagi tahu. Kalau baca Al-Quran tu surah Al-Baqarah ayat 217. Allah Taala sebut yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi. Qul qitalun fihi kabir wasaddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju alihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Allah Ta'ala kata mereka bertanya kepada kamu Muhammad, berperang pada bulan haram, bunuh orang pada bulan haram ni macam mana Muhammad? Ada orang bertanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ni pula tak boleh bagi tahu, sebab tak tahu nak bagi jawapan. Jawapan tu Allah Ta'ala bagi tahu. Apa jawapan Allah? Qul qitalun fihi kabir. Betul, bunuh orang pada bulan haram ni dosa besar. Tapi wasaddun an sabilillah, ada dosa lagi besar. Apa dia? Menyekat orang menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal kufru bihi, kufur dengan Allah SWT. Wal masjidil haram, tak bagi orang masuk masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Orang dah duduk elok-elok dalam masjidil haram, kita keluarkan dia. Kita keluarkan dia tu akbaru indallah, lebih besar dia dosa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu dosa dia lagi besar daripada membunuh. Tu Allah Taala sebut dalam Quran. Ni yang sekat orang menyampaikan ayat Allah Taala ni berlaku kat tempat kita lah masalah ni. Ada orang yang disekat daripada menyampaikan ceramah, tak boleh ceramah. Ni masalah juga ni. Ni bukan perangai orang bertakwa, inilah perangai orang munafik. Ingat Syekh, Dr. Rani kena, Khalid Samad kena, alasannya ahli politik. Zaman dulu, zaman Khalifah Islam terdahulu, yang cakap dalam masjid ni ahli politik lah. Yang jadi khatib di khutbah-khutbah masjid tu zaman tu ahli politik lah. Umar Khattab ni ahli politik. Bukti je ahli politik, dia khalifah Islam, pemimpin. Tiba-tiba boleh ke tempat